Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Cikgu Saiful Channel. Terima kasih kepada yang memberi sokongan uh, dengan subscribe channel saya. Kepada yang baru atau pertama kali ke channel Cikgu Saiful, tunjukkan sokongan anda dengan menekan butang subscribe. Okey, perkongsian hari ini adalah untuk matematik tingkatan 4, bab 4 operasi set, standard kandungan. Untuk yang kali ini kita akan tengok 4.1 persilangan set. Bagi tajuk ni dia ada 3 standard kandungan. Jadi untuk perkongsian kali ini saya hanya bincang tentang persilangan set. Di bawah standard kandungan ni ada 3 standard pembelajaran. Yang pertama, menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Yang kedua, menentukan pelengkap bagi persilangan set. Yang ketiga, ganggu sikit, nak buka tu. Menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set lah. Jadi, jom kita tengok standard pembelajaran yang pertama lah, iaitu menentu dan menguraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, kita tengok. Okay. Yang pertama kita kena faham apa itu persilangan lah. Bila kita cakap tentang operasi set, maksudnya dia perlu ada lebih daripada satu set lah. Jadi kalau persilangan set tu, persilangan antara set-set, maksudnya lebih daripada satu set, ditulis guna simbol N lah. N tapi kaki panjang sikit lah. Okay, N. Kalau kamu tengok, buat muka orang kat sini. Buat muka N kata apa? Kalau kita tarik muka kat sini, bermata macam orang tengah sedih ya. Okay. Jadi yang penting kamu faham bila unsur-unsur bagi set persilangan tu adalah unsur-unsur sepunya bagi kedua-dua set tersebut lah. Maksudnya yang ni yang perlu dipahami lah, unsur-unsur persilangan bagi ialah set yang mengandungi unsur-unsur sepunya bagi kedua-dua ataupun lebih daripada satu set tu lah. Jadi untuk lebih faham kita tengok contoh yang diberi lah. Contoh. Contoh diberi set semester, ini set semester X di mana X adalah integer, syarat X lebih besar atau sama dengan 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 10. Set P X di mana X adalah nombor ganjil, set Q X di mana X adalah nombor perdana lah. Jadi soalannya kita nak cari set, kita baca ni sebagai P bersilangan Q lah. Set P persilangan Q. Jadi untuk lebih nampak unsur-unsur sepunya bagi set yang kita nak ni, kita tulis dulu set P apa, set Q apa lah. Jadi set P kamu boleh takrifkan sebagai nombor ganjil. Okey, nombor ganjil. Letak ni nanti kita tangkap kacau. Okey, set P yang penting set semester juga. Maksud set semester ni yang kita nak ambil kira set yang terdapat di antara inilah. Ini yang kita boleh pilih daripada nombor ganjil ni. Kalau kita tak tengok set semester ni, kita boleh senaraikan nombor ganjil tu sampai tak terhingga lah. Tapi sini set semester tu sebagai set yang kita nak bincangkan lah. Jadi set P okey, 1,
3, 5, 7 dan 9 lah berdasarkan set semester ni lah. Set Q pula, nombor perdana, okey, yang paling kecil 2, 3, 5, 7. Dan kena faham jugalah apa itu nombor perdana. Daripada sini kita tengok yang sepunya bagi kedua-dua set, unsur dia 3, merah 3 kan, 3 sepunya 5 dan juga 7 lah. Yang lain-lain tak sepunya. Jadi set P bersilang dengan Q 3, 5, 7 lah. Okey, kalau kita tengok satu cara lagi yang boleh kita gunakan ataupun wakilkan set-set ni adalah dalam menggunakan gambar raja Venn lah. Okey. Jadi katakan ini set P, biru tu. Oh, yang merah ni set Q. Dan biasanya ada set yang ni luar, yang besar ni kita panggil set semester dia lah. Kamu tengok kawasan yang bahagian yang bertindan ni antara P dan Q ni adalah kawasan yang kita nak cari ni lah. P bersilangan Q lah. Okay. Jadi kalau kita tengok kawasan tu, ni kawasan ni lah. Kawasan yang saya lorek ni. Okay. Jadi kalau kamu nak masukkan ke dalam gambar raja, unsur-unsur di dalam gambar raja ni pun boleh juga. Okay. Maksudnya kalau kat sini yang sepunya ni duduk dalam ni ya. 3, 5 lah, dan 7 lah. Okay. Tak apa, kita tengok satu lagi soalan contoh kot. Okay, masih standard pembelajaran yang pertama ni. Sekarang kita tengok soalan yang okay, kita perlu tak setkan graf lah. Kita ubah 15 minit lah. Okay, tengok contoh dia. Gambar raja Venn menunjukkan set L yang kecil ni, M, N, dan set semester dia A, B, C, D, E, F, G lah. Ini set semester dia. Okay. Kalau kamu tengok ni, maksudnya set semester dia semua ni. Ya, ini A, B, C, D, E, F, G. Itu je. Sebab tu tak ada yang di luarnya. Jadi soalan dia, cari persilangan antara L bersilang M bersilang N. Okay. Kalau kamu nak guna gambar rajah Venn ni, boleh juga ada setengah orang dia boleh nampak okay. M bersilang dengan N, kita mula dengan L lah. L bersilang dengan M, maksudnya bahagian tepi ni dekat E ni dan seterusnya N bersilang dengan M. Ini semua sekali tengok. L, M, ini silang dengan ini. Semua tapi yang bersilang 3 kali sebenarnya kawasan E ni. Tapi kadang-kadang kalau susah nampak kita boleh kita guna satu cara yang lain. Maksudnya kita namakan bahagian ni dulu satu. Bahagian ni kawasan ni lah, bukan bilangan unsur dia satu. Kawasan ni satu, kawasan ni 2, kawasan ni 3, kawasan ni 4, kawasan ni 5. Okey. Jadi kita senaraikan L, maksudnya kawasan dia apa? L 3 dan 4 lah. M, tengok sini. 1, 2, 3. Sebenarnya boleh kamu menggunakan cara lain. Sekarang saya nak tunjuk macam tak ada unsur di dalam tu lah. 1, 2, 3 kan. Tengok M yang ni kan.
Kawasan dia 1, kawasan 2, kawasan 3. N pula. N kawasan dia 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 dan 5. Okay. Jadi persilangan ni maksudnya yang sepunya bagi ketiga-tiga set lah. Cuba tengok elok. 3, 3, 3. Kawasan 3 lah. Maksudnya kawasan sini kan. Kawasan sini kan. Sebab tu kamu boleh dapat jawapan yang bila persilangan antara tiga-tiga set ni, yang ni lah kawasan ni. Jadi kalau dia terus, biasanya yang ni nak suruh senaraikan set tu, jadi kita tulis sebagai set E ya. Okay, itu satu cara. Satu cara lagi, kita guna macam tadi ya, sebab yang diberi adalah set-set yang unsur kita boleh nampak kan. Jadi kita senaraikan dulu set L. Okay, ini set semesta yang diberi, salin balik. Set L, tengok EF lah. Okay, EF. Set M, A, B, C dan E ya. N, C, D, E, F dan G. Jadi dari sini pun sama juga. Kalau kita nak cari unsur yang sepunya bagi ketiga-tiga set, lain ada. F tak ada, B tak ada kan. Tengok yang kecil ni, 2F lain tak ada. Jadi, ini pun sama juga kita dapat. Persilangan antara L, persilang M, persilang N adalah set E ya. Yang mengguna kawasan ni biasanya nanti kalau soalan suruh kamu lorek kawasan apa, boleh guna cara tu lah. Okay, seterusnya kita pergi ke, sekarang kita pergi ke standard pembelajaran yang kedua lah. Menentukan pelengkap bagi persilangan. Maksudnya yang tadi kita cari persilangan. Okay. Tengok soalan yang diberi ni macam soalan yang tadi kot. Kita letak bawah sikit. Tengah ni sikit. Okay, kalau soalan ni kamu ingat macam soalan yang pertama contoh yang cikgu beri tadi. Okay. Kalau kita tengok yang tadi kita dah buat kan, P yang ni, Q set ni. Jadi kalau P bersilang dengan Q yang ni kan. Yang ni kan, kawasan ni ya. Okay. Jadi kalau sekarang ni soalan dia tengok, kita baca sebagai pelengkap bagi set P bersilang dengan set Q. Pelengkap. Ataupun dalam kata lain, bukan set P bersilang Q lah. Sebenarnya dari sini kita boleh dapat bukan set bersilang Q tu adalah kawasan yang tidak berlorek. Tidak berlorek yang putih ni. Selain daripada yang kawasan ni ya. Okay. Itu satu cara. Satu cara lagi kamu boleh guna yang ni lah. Senaraikan dulu macam ni. Okay. Tadi pun kita dah buat lah kan. Set semesta dia ini. Sebab diberi ini. Set P 13579, set Q 2357. Jadi kita cari dulu P bersilang dengan Q. P bersilang dengan Q 357 lah. Tadi yang kita dapat untuk yang pertama tadi kan. Jadi sekarang ni kalau nak cari P bersilang dengan ataupun baca tuan ni. Pelengkap bagi set P bersilang dengan Q adalah selain daripada 357 selain pada unsur ni ya. Maksudnya bukan yang ni ya. Jadi kita bandingkan dengan set semesta, maksudnya yang bukan 3 tak ada, 5 tak ada. Yang bukan ya. Jadi maksudnya yang tinggal 1, 2, 4, 6, 8, 9 dan 10 lah. Kita tengok jawapan betul tak? Jawapan dia betul tak? Sama dengan kecuali 3, 5 dan 7. Kecuali 3, 5 dan 7. Sebab tu kita boleh kata bukan yang set ni lah. Okay. Nah ya kan. Maksudnya dalam salah tu. Oh ada satu lagi contoh soalan. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Oh ini bukan soalan lah. Ini gambar rajah menunjukkan bila
bila gambar rajah yang diberi, maksudnya set P bersilang Q, kalau gambar rajahnya begini, ini kawasan dia. Yang ni kalau P, kalau maksudnya kalau di dalam ni Q adalah subset bagi P, jadi persilangan P dan Q sebenarnya jawapannya Q jugalah. Q. Sebab kawasan persilangan tu adalah subset bagi P ya. Okay. Yang ni walaupun ada 3 gambar rajah, tapi yang dibincangkan adalah P bersilang dengan R. Jadi kita hanya tengok kepada P dan R. Jadi P dan R bersilang dekat kawasan yang berlorek ya. Okay, yang ni ada P bersilang dengan Q bersilang dengan R. P, Q, R. Maksudnya tempat di mana ketiga-tiga mempunyai unsur yang sama ataupun yang unsur sepunya bagi ketiga-tiga set, dia bahagian sini lah. Jadi bila kita cakap tentang pelengkap bagi persilangan ini, maksudnya kalau nak senang dia macam terbalik ya. Ataupun pelengkap adalah kawasan yang tidak berlorek ya. Jadi kalau kamu tengok contoh, tengok jawapan tu lah. Ini dok. Jadi kalau persilangan yang dalam ni kan, sekarang kalau pelengkap bagi persilangan tu, selain pada persilangan tu lah, yang berlorek yang hitam lah. Okay. Ini pun sama. Okay. Selain pada tu. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Okay. Ada tak P silang Q jadi set kosong? Fikirkan. Patutnya boleh juga kot. Kalau contohnya cikgu guna nak gambar kat sini ya. Okay. Kalau kita ada gambar rajah yang P ni, Q ni. Okay. Jadi kalau P bersilang dengan Q bagi gambar rajah ni, ada tak nampak silang kan? Jauh-jauh lah kan? Kalau macam ni dia set kosong lah. Set kosong lah. Tak ada. Okay. Dan pelengkap dia, semua ni ya kan? Sebab kalau silang tak ada, maksudnya pelengkap dia semua lah. Okay, tak apa. Yang tu boleh tengok lagi. Seterusnya kita pergi ke yang standard pembelajaran yang terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set lah. Di sini cikgu kongsikan dulu strategi umum untuk menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan penyelesaian masalah lah. Biasanya kita gunakan 4 langkah kaedah menyelesaikan masalah menggunakan model Polya. Okay, Polya. Kaedah ni yang pertama kita pasti memahami masalah lah. Maksudnya baca dan fahami apa kehendak soalan dan maklumat yang diberi. Seterusnya kita boleh rangka strategi ya, langkah yang kedua. Maksudnya kita rangka strategi untuk mencapai ataupun menjawab soalan yang diberi lah. Kalau dalam kehidupan seharian maksudnya menyelesaikan masalah yang kita hadapi lah. Seterusnya kita tengok bila dah kamu ada strategi dan rangka strategi, kena laksanakan lah. Setakat strategi saja dia tak dapat jawapan. Jadi kamu kena melaksanakan strategi itu dan tengok kamu akan dapat jawapan ataupun tidak lah. Selalunya orang lupa ni yang langkah yang keempat ni, menyemak jawapan kan. Sebenarnya menyemak jawapan pun penting ya untuk memastikan jawapan yang diterima tu, jawapan yang kita dapat tu ada betul ataupun salah. Dan kalau salah, maksudnya kita boleh cek balik strategi yang digunakan tadi mungkin salah ataupun maklumat yang diberi tu kita salah tafsir lah. Jadi untuk semua soalan penyelesaian masalah yang melibatkan matematik, biasanya kita guna cara ni lah. Sama juga dalam kehidupan seharian pun kamu patut gunakan langkah penyelesaian masalah ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi lah. Okey, kita buat satu contoh soalan yang melibatkan penyelesaian masalah lah. Okey. Terlindung pula. Okey. Tengok dia diberi gambar Raja Van menunjukkan set A. Set A adalah ahli kelab seni. Set B ahli kelab sains. Yang ni maksudnya bilangan
ahli kelab seni 15 orang, bilangan ahli kelab sains 22 orang. Soalan dia yang biasanya ayat yang terakhir lah. Nilai X, maksudnya kita tengok gambar rajah ni sini lah. Maksudnya X ni adalah ahli kelab sains sahaja lah. Yang hanya sains sahaja. Kalau yang 7 ni ahli kelab, dia menyertai kelab seni dan sains lah. Sebab ini tengah-tengah kan yang kita belajar tadi, silang ni. Maksudnya dia sertai kelab sains dan juga kelab seni ya. Okay. Yang kedua kita nak cari jumlah ahli ya. Okay. Bila kita tambah ke semua nanti, jumlah ni maksudnya semua kan. Jumlah ahli kelab seni dan kelab sains lah. Jadi tengok satu yang kamu patut faham, bila di dalam set digunakan number saja tanpa ada titik di depan dia ni, maksudnya ni menunjukkan bilangan lah. Kalau yang sebelum ni tengok di depan number tu biasanya ada titik kan. Titik tu menunjukkan unsur lah. Itu perlu faham juga. Okay. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni, tengok penyelesaian ya. Okay. Sebab kita tahu set B ni diberi set B bilangan ahli set bilangan ahli kelab sains 22 orang. Ini dia beri, okey. Jadi kita patut faham 7 tambah X ni, 7 tambah X ni sama dengan 22 lah. Okey, yang ni dah sampai ke tajuk macam penyelesaian persamaan linear lah. Ingat lagi, rasanya dah belajar di tingkatan 1 dan 2, okey. Jadi cara penyelesaian dia kita nak selesaikan untuk X lah. Jadi kalau macam ni tengok 7 tambah X. Jadi sebelah kiri kita tolak 7. Jadi dia akan tinggal X sajalah. Jadi sebelah kiri kita tambah 7, tolak 7. Sebelah kanan pun kena tolak 7 lah. Ataupun ada setengah orang dia tulis dulu 22 tolak 7. Kenapa tolak 7? Sebab memang kita nak bagi hilangkan yang ni kan. Okay. Jadi kita kena tolak 7 kan. Okay. 22 tolak 7. 15 ya. Okay. Tengok jawapan tu ya. Okay. Dan seterusnya untuk cari jumlah ahli kelab ni, bahagian B ni. Maksudnya kita dah dapat lah X sama dengan 15 kan. Jadi nak cari jumlah ahli kelab seni dan sains ni, kita tambah sajalah. Okay. Jumlah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 15. 7, 15, 15, 30 lah. Okay. Memang soalan nampak tak begitu susah lagi ya. Okay. Tak apa, lain kali kamu kena cuba banyak soalan boleh nampak dia punya dia punya cara ataupun strategi kita melaksanakannya lah. Jadi untuk kali ini sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapat info tentang video-video terkini daripada cikgu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.